Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula kuliah kita ataupun daurah kita pada hari ini, tuan-tuan yang menonton sekarang, okey, alhamdulillah clear. Jadi insyaAllah kita akan mulakan daurah kita pagi ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna ashlal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fil nar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan yang saya kira ada kepentingannya untuk dibincang, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Abdul Rahman As-Suwayyan, bertajuk hafizahullah, bertajuk Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Taqwimir Rijali wa Muallafatihim. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menilai tokoh-tokoh dan karangan-karangan mereka, iaitu akan menerangkan bagaimana manhaj ulama salaf dalam menilai seseorang ulama atau perawi, dan dalam meletakkan perbandingan antara kebaikan dan kekurangan tokoh, dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita menanggapinya. Okey. Kitab ini merupakan salah satu daripada keluaran majalah Al-Bayan. InsyaAllah saya akan mula baca, bermula daripada mukaddimah cetakan yang kedua. Dalam cetakan pertama, Syekh tulis dengan mudah. Kita baca bermula pada mukaddimah. Setelah Syekh membaca Bismillahirrahmanirrahim, tahmid dan ayat-ayat Al-Quranul Karim, Syekh kata amma ba'd. فهذه رسالة مختصرة في منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم. Ini adalah risalah yang ringkas tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam menilai tokoh-tokoh dan penulisan mereka. I'tamadtu fiha ala dilalatin nusus syar'iyyah wa aqwali a'immatina wa salafina al-kiram. Aku mengambil dan berpegang nusus syarak dan juga kata-kata imam-imam kita yang saleh, sehingga akhir kata beliau. Itu mukaddimah beliau kepada cetakan pertama. Pada cetakan kedua, Syekh hafizahullah telah jelas mukaddimah yang sangat baik untuk dibincangkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, cetakan kedua ialah cetakan yang dicetak oleh Syekh setelah hampir 30 tahun atau hampir lebih pada 20 tahun daripada okey. Dalam cetakan kedua ini, Syekh yang ada di tangan saya sekarang, Syekh memberikan satu mukadimah yang baik, dan beliau berkaitan dengan tajuk ini. Okey. Masalah pertama yang dibincangkan oleh Syekh ni sebelum masuk dalam kitab, ini mukadimah kitab. Masalah pertama, Syekh menerangkan tentang al-farqu bainat taqwimi war raddi 'ala al-mukhalif. Perbezaan di antara masalah at-taqwim, masalah penilaian, war raddu 'ala al-mukhalif, dan sang dengar dua bila berlakunya penilaian terhadap seseorang ataupun berlakunya masalah antara suatu tokoh dengan tokoh yang lain, ataupun berlakunya satu isu, ada dua perkara yang berlaku. Kadang-kadang seseorang itu berbicara tentang tajuk menilai untuk seorang tokoh dari segi kebaikannya dan keburukannya. Yang kedua ialah
untuk menerangkan kesalahan dan kesilapan ataupun untuk menolak pandangan bahaya yang wujud dalam bab penilaian dinamakan sebagai at-taqwim. Dan sekiranya suatu perkara itu untuk mengingatkan kesalahan ataupun untuk menjauhkan manusia daripada seseorang, daripada kesalahan seorang tokoh, dinamakan sebagai rad. Okey, saya baca apa yang disebutkan Syekh. Yanbaghi at-tafriq baina taqwim ar-rijal wal hukm al-'am alaihim wal radd 'ala al-mukhalif. Fa fi halati taqwim ar-rijal تجب الموازنة بين ما لهم وما عليهم فالمقوم كالقاضي الذي يبحث القضية من جميع أطرافها ولا يترك منها شيئا فهو ينصب ميزانه ويضع في وأي كفة رجحت حكم لها. Syekh kata dalam bab penilaian seseorang, saya tak bagi makna secara masa. Dalam bab at-taqwim, bab penilaian, seseorang yang menilai, seseorang yang menjadi penilai, iaitu orang yang layak untuk menilai, kedudukannya seperti seorang qadi. Seorang qadi, seorang hakim yang sedang mendengar perbicaraan. Seorang hakim itu wajib mendengar daripada kedua-dua belah pihak dan tidak meninggalkan sedikit pihak yang bertelagah. Dan seorang hakim itu hendaklah meletakkan satu cara yang jelas untuk membezakan dan mengetahui yang mana betul dan yang mana salah. Syekh kata, saya sambung lagi, wa kathiran ma wal mudahanah wal muhabah idza lam tustawfad dirasah wa qtusira ala janibin wahid minha faqat. Dalam bab menilai, dalam bab membuat penilaian, banyak berlaku kezaliman kerana berpunca daripada kajian menyeluruh dan juga kajian yang berfokus kepada suatu aspek dan meninggalkan aspek yang lain. Waqad qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jalasa baina yadaykal khasmani fala taqdiyanna hatta tasma'a minal akhari kama sami'ta minal awwali fa innahu ay yatabayyana lakal qada'u wa hadzal qismu huwa allazi 'alajtuhu hadhihi risalah." Syekh berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua pihak yang bertelagah duduk di depan kamu, maka jangan kamu menghukumkan suatu hukuman kepada mereka berdua sehingga kamu mendengar hujah daripada pihak yang pertama, kerana perkara demikian itu lebih jelas pada kamu untuk melakukan suatu keputusan. Perkara inilah yang aku bincangkan dalam risalah ini. Syekh terangkan apa? Kerana Syekh bab ini Syekh menerangkan beza antara bab penilaian, bab al-taqwim, kita buat satu penilaian, dan juga bab yang lain bab rad. Manakala dalam perkara rad, iaitu sanggahan, amma fi halat ar-radd 'ala al-mukhalif aw at-tahdhir minhu aw nasihatuhu fala tushtarat al-muwazanah ولا يشترط ذكر المحاسن لأن المراد إنما الرد عليهم وبيان بدعتهم وانحرافهم أو خط النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في زواجها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. Syekh kata, berbeza dengan keadaan rad, berbeza dengan keadaan sanggahan terhadap ahli bid'ah, keburukan-keburukan yang ada pada seseorang, ataupun kita ingin menasihat dalam bab menolak ataupun dalam bab memberikan tahzir, dalam bab menolak ataupun memperingatkan seseorang dengan keburukan yang ada pada suatu tokoh atau pada seseorang, tidak diwajibkan adanya perbandingan. Contohnya kita nak menerangkan keadaan kita sekarang, kita nak cerita tentang kita minta dijauhkan daripada Syiah sebagai contoh. Tidak perlu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Syiah atau ulama-ulama mereka, kerana dalam konteks menolak ataupun seorang tentang bahaya suatu perkara, tidak perlu kita buat perbandingan. Bab perbandingan lain, iaitu bab al-taqwim, bab muwazanah dan perbandingan lain, dan juga bab menolak bid'ah itu lain. Untuk kita menerangkan kesesatan Syiah,
Untuk menenangkan saja, kita terangkan kesesatan tanpa sebutkan kebaikan. Kenapa begitu? Kita akan bincangkan. Sebab dalam semua kumpulan, dalam semua macam mana, belum ada sebarang capaian Syekh internet. Okey. Bandar Sawit putus-putus. Sebenarnya di sini sendiri pun, di tempat Naskah pun hari ini internet agak terganggu dan sentiasa try reconnect. Saya minta maaf kalau kualiti internet kurang baik, kerana inilah yang tempat yang paling baik yang mampu capai. Okey. Jadi Syekh kat sini bincangkan beza antara, saya tercarang, beza antara bab kita buat penilaian, menghukumkan seseorang itu, kedudukan seseorang, dengan bab melakukan tahdir atau memperingatkan kesalahan seseorang. Dalam bab tahdir tidak perlu kita buat muwazanah. Tapi dalam bab alhamdulillah ada tempat terputus, ada bagi clear. Kita perlu melakukan perbandingan yang jelas. Okey. Kita lihat kepada Syekh di sini, dengan Syekh terangkan, selepas Syekh terangkan secara panjang, Syekh bawakan contoh contoh daripada kitab Majmu' al-Fatawa oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, iaitu dalam satu dialog yang dilakukan, yang berlaku, seorang pemuda bertanya kepada Syekh. Seorang pemuda bertanya, rajulan wa huwa sahibu bid'ah alla yadhkuruhu bi mujarradi bid'atihi faqad bal wa yadhkura ma 'indahu min al-hasanati hatta yakunu munsifa. Pada suatu pertemuan, ada seorang pemuda bertanya kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Bila pemuda ini bertanya, wahai Syekh, adakah suatu insaf yang dikatakan sebagai insaf atau suatu kejujuran apabila kita menyebutkan tentang ahli bid'ah, kebaikan-kebaikan yang wujud pada seorang ahli bid'ah? Kata pemuda tadi, adakah kita dikatakan sebagai seorang yang seorang yang bebas, seorang yang tidak terikat, yang tidak ta'assub, apabila kita menerangkan tentang ketika kita ingin menolak pandangan ahli bid'ah tertentu, ketika kita nak buat satu rad terhadap ahli bid'ah, adakah lebih baik sekiranya kita menyebutkan kebaikan dan keburukan sekali? Jangan kita hanya sebutkan dalam aspek keburukan. Kata pemuda ni lagi dalam soal, idza zakartu mubtadi'an syi'iyyan qadariyan mu'tazilan aw mukhalifan li da'wati ahli sunnah an aqul wa huwa yuhafiz ala salatihi wa 'abid zahid wa yusinu ila al-jar. Ketika adakah sebahagian daripada manhaj salaf apabila menerangkan tentang seorang ahli bid'ah, dengan pengikut Syiah atau Qadariyah atau Mu'tazilah atau golongan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, aku berkata, walaupun dia melakukan bid'ah, walaupun dia seorang ahli bid'ah, tetapi dia menjaga solatnya, dia seorang yang melakukan ibadah, abid, kebaikan untuk dia telah melakukan berbuat baik dengan jiran-jirannya, sehingga kebaikan-kebaikan, sehingga diterangkan kebaikan. Dan pemuda tanya lagi, hal min manhaj salafi hadha au annaha kama sami'tu minkum qabla qalil al-bala' fil itlaq maud at-taqyid atau taqyid maud al-itlaq. Secara ringkasnya pemuda ini tanya, adakah perlu sebut kebaikan pada ahli bid'ah sekiranya kita nak tolak pada mereka? Adakah bila kita sebut kebaikan itu lebih baik, ataupun kita hanya sebutkan kesalahan-kesalahannya tanpa menyebutkan kebaikan? Syekh kata, al-waqi' anna hadha su'al gharib. Secara praktikalnya soalan ini pelik. Sesuatu perkara tentang sesuatu tokoh, dia tujuan pertama dia ingin menilai tokoh tersebut, dan tujuan yang kedua dia ingin menolak bid'ah seseorang. Ketika dia ingin menilai, hendaklah dia membawa kebaikan dan keburukan untuk dibuat perbandingan sehingga diletakkan suatu penilaian yang tepat untuk seseorang.
Manakala ketika dia ingin menolak bid'ah dan mengingatkan keburukan seseorang, tidak perlu menyebutkan kebaikan. Kenapa? Kata Syekh, kerana apabila kita sebutkan menerangkan tentang bid'ahnya, perkara itu menyebabkan rad kita menjadi lemah dan tidak diterima. Sehingga apa yang kejahatan-kejahatan yang kita ingin peringatkan manusia padanya menjadi suatu perkara yang dipandang enteng ataupun dipandang ringan oleh orang yang mendengarnya, sebab tatkala kita menyebutkan kejahatan dan keburukan ahli bid'ah tertentu, kita menyebutkan dengan pujian yang banyak, dan cara itu tidak tepat. Kita sebutkan suatu perkara yang kesalahan-kesalahan dan ingatkan kejahatan tanpa perlu sebut kebaikan, berbeza daripada tatkala kita melakukan penilaian. Okey. Dan kata pemuda lagi, selepas Syekh jawab, pemuda dia jawab balik. Dia kata, sahih annakum istaghrabtum as-su'al birragmi anna hadha as-su'al qad ulifat fihi kutubun. Hadhihi al-mas'alah mas'alatul hasanati was-sayyi'at wa manhaju ahli sunnati fi naqdil jama'at aw al-firaqi ulifat fihi kutub hasanatan wa sayyi'atan wastadalla biqaulillahi subhanahu wa ta'ala wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la ilaika illa ma dumta alayhi qa'ima wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas hadha wa hadha yaqulu lak Allahu dzakara khairal khamri wa syarraha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب فيقولون إن هذا يدل على أنك لا تذكر خبيثا أو مبتدع. Pemuda ni berkata, Syekh, soalan ni memang Syekh merasa pelik, tapi aku telah membaca banyak kitab-kitab yang menulis tentang perkara ini. Ya, tentang apa? Tentang kalau kita nak cerita tentang seseorang, jangan cerita bab yang buruk sahaja. Berkemungkinan dalam kuliah yang saya sampaikan, Syekh menerangkan tentang bid'ah suatu tokoh atau suatu kumpulan. Pelajar ni kata, ada kitab-kitab yang menerangkan bahawa kita wajib menyebutkan kebaikan yang ada pada satu kumpulan atau pada satu tokoh selain pada menyebut keburukan-keburukan. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran berkaitan dengan Allah cerita di kalangan mereka yang amanah, tatkala kita memberikan amanah pada dia untuk simpan harta yang banyak, dia akan simpan, dan bila kita minta balik diberi. Dan sebahagian ahli kitab yang tidak amanah, kita berikan 1 dinar, minta balik, kita minta disimpankan 1 dinar. Ketika kita nak minta balik 1 dinar tersebut, dia cuba mengelak dan dia tidak akan memberikan dinar, menuntut dan sentiasa mencari hak kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ahli kitab. Ahli kitab ni ahli kitab kita tahu bahawa mereka ni sesat, kerana mereka menyelewengkan Alkitab dan meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala masih lagi menyebut kebaikan yang wujud pada ahli kitab. Kerana Allah kata, wa min ahli kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Sebahagian ahli kitab, harta untuk dia jaga, harta yang banyak, iaitu harta dinar yang begitu banyak kamu berikan kepada dia, menjaganya dengan baik dan tidak khianat dengan kamu. Bila kamu minta, dia bagi. Jadi keburukan yang ada pada sebahagian ahli kitab. Allah sebut kebaikan yang ada pada sebahagian ahli kitab dan sebut keburukan. Dia kata pelajar, cara rad yang betul, cara nak menolak suatu ataupun cara untuk membincang untuk menolak suatu bid'ah, hendaklah disebutkan kebaikan dan keburukan bersama. Dan pelajar ni lagi bawa ayat Quran yang lain berkaitan dengan ayat arak. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka datang bertanya kepada kamu tentang arak dan juga tentang judi. Qul fihi manfaat kepada manusia. Dalam arak dan judi itu ada kebaikan dan manfaat. Cuma keburukan-keburukan yang ada pada arak dan judi itu lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi ayat ini, tatkala Allah ingin mengharamkan arak, Allah masih lagi menyebutkan tentang adanya kebaikan pada arak. Dan ini cara, kata yang ahli tanya, ini keburukan. Dan pemuda dia lagi bawa contoh yang lain atau bawa bukti yang lain, bahawa Nabi SAW bersabda,
tentang syaitan. Syaitan yang datang mencuri makanan sedekah, curi harta sedekah, dan kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tatkala dia ingin lepas, syaitan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Syaitan memberitahu bahawa seorang sebelum tidur tak boleh baca ayat kursi. Ketika itu Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Syaitan tadi, dia iblis ataupun syaitan tadi telah bercakap jujur pada kamu, sedangkan dia seorang penipu. Masih lagi menyebutkan perkara yang betul yang ada pada syaitan. Okey, dengan 3 ayat Quran, dengan 2 ayat Quran, 1 hadis ni, okey, dengan ayat Quran dan hadis ini, okey, pemurid tanya kepada Syekh, adakah cara menyebutkan kebaikan dan keburukan Faqala Syekh pun menjawab, hadza 'inda at-taqwim ya akhi, hadza 'inda at-taqwim, la budda an tadhkura hadza wa hadza. Kata Syekh, ayat Al-Quran tadi, 2 ayat Quran yang kamu sebut dan hadis yang kamu sebut tadi ialah dalam bab at-taqwim, dalam bab membuat kita, dalam bab penilaian. Kata Syekh, kamu hendaklah sebut yang baik dan sebut yang buruk. Dan dalam bab penilaian, wa qabulan la budda minhu, dalam bab kamu membuat penilaian, hendaklah kamu menerima perkara yang hak daripada mana-mana insan, mesti kita terima, hatta minal yahudi, walaupun kebaikan yang itu dibawa oleh Yahudi, wa minasyaitan, wa minasyayatin, hatta kebaikan yang ada itu daripada syaitan-syaitan, wa minal musyrikin, dan daripada musyrikin. Alaihi wasallam qabila أو صدق قول الشيطان من قرأ آية الكرسي في ليلة إلا نزل عليه من الله ولم يقربه شيطان ولم يقربه شيطان حتى يصبح. Bukankah Nabi SAW membenarkan kata-kata syaitan? Syaitan yang sebut, barang siapa yang baca ayat kursi pada waktu malam, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia dan dia tidak akan didekati oleh syaitan sehinggalah waktu pagi. Nabi akur terhadap kata-kata syaitan. Syekh kata, dari mana sekalipun hak itu datang. Contoh, kalau kita buat penilaian, kalaulah hak itu dia, saya ingat kawan saya sebut tentang, bila buat contoh dalam bab ini, dalam bab kita nak cari hak buat penilaian, nak nilai seseorang yang mana betul yang mana salah. Okey, kawan saya kata, contohnya beginilah. Beliau berkata, sekiranya ada seekor anjing datang kepada kamu dan di lidahnya terdapat permata kamu, maka kamu ambillah permata. Ambillah permata walaupun ia datang daripada anjing. Anjing ini lidahnya najis, tapi ada permata. Ambil permata, bersihkan dan tinggalkan lidah ataupun tinggalkan anjing tersebut. Ini dalam bab apa? Bab kita mencari hak. Sebab itu dalam bab membuat penilaian, kita boleh baca kitab yang ditulis oleh orang-orang tertentu yang menentang Islam, dan kita akan nampak sebahagian daripada yang disebutkan itu ada perkara yang kita boleh mengambil manfaat. Itu dalam bab buat penilaian, dan ada syarat-syaratnya siapa yang boleh buat penilaian. Tak patut untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada, kerana perkara itu akan menyebabkan ni seperti part ini, walaupun kita nampak Syekh terangkan dengan banyak dengan dalil, tapi dia agak berulang. Sebenarnya secara jujurnya saya agak terganggu dengan line, kejap reconnect, kejap masuk pada line di depan saya, sentiasa try, sentiasa cuba untuk reconnect. Jadi perkara ni saya mohon maaf lah. Itu masalah pertama, beza antara juga penilaian. Masalah yang kedua, Syekh bawakan contoh ar-radd 'ala al-mubtadi'ah, rad kepada ahli bid'ah. Okey, dia connect semula.
Dalam bab rad kepada ahli bid'ah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Dhanna ba'dun nasi anna mabda'ul muwazanah bainal ijabiyat wa salbiyat, yani as-sukut 'anil khata' wa tana'u 'alal mubtadi'ati wa raf'u min sya'nihim bi dzikri hasanatihim wa tabjil wa hadithan. Sebahagian daripada manusia menyangka bahawa dalam bab membuat penilaian dan meletakkan suatu, menyebutkan ijabiyat dan salbiyat, menyebutkan sesuatu perkara positif ataupun negatif, bererti kita telah mendiamkan perkara buruk dan memuji ahli bid'ah dalam bab buat penilaian. Walaupun kita menyebutkan kebaikan kepada orang ahli bid'ah, ianya bukan suatu perkara yang tercela. Dalam bab penilaian, kita boleh menyebutkan kedua-dua perkara tersebut. Manakala dalam bab rad, kita hendaklah rad menyebutkan keburukan tersebut, dan ia keburukan kepada seorang tokoh atau suatu pemikiran, walaupun kita tidak menyebutkan kebaikan yang ada padanya, kerana tujuan itu tujuan untuk menolak dan juga menjauhkan orang daripada pemikiran tersebut. Inilah cara yang tetapi dalam bab rad kepada ahli bid'ah perlu dibezakan 3 jenis manusia. Okey, insya-Allah nanti teruskan biasa. Dalam bab menolak kepada ahli bid'ah ini perlu dibezakan 3 jenis manusia. Kata Syekh, kumpulan pertama, alladhi yaqa'u fil bid'ati min babil hawa wasyahwah aw al-i'rad, fatarahu yaktumul haq wa yuharrifun nusus wa yu'ridu an talabil huda aw yazharu alaihi al-hawa zuhuran la khafa'a fihi, wa ala hadha 'amatu wal jahmiyah wal batinah wa nahwihim wa haula yusammihim ahli sunnah bi ahli al-ahwa. Kumpulan pertama, dalam bab kita bermuamalah dengan ahli bid'ah tadi, ada 3 jenis orang yang melakukan bid'ah, melakukan perkara-perkara yang tidak patut yang dilakukan. Kumpulan yang melakukan bid'ah dengan mengikut hawa nafsu dia, mengikut hawa nafsu, wasyahwah, syahwat, wal i'rad, dan sengaja berpaling daripada kebenaran, bunyikan kebenaran, mengubah nusus-nusus syarak, dan membuat satu kesamaran terhadap kebenaran dengan mencampurkannya dengan batil. Mereka mengelak daripada mencari hidayah, dan kita zahir pada keadaan mereka mendahulukan hawa nafsu dan tidak ada syak pada kedudukan mereka. Keadaan begini, kumpulan yang sesat seperti tokoh kumpulan Rafidah, tokoh-tokoh daripada kumpulan Jahmiyah dan Batiniyah dan lain-lainnya. Mereka yang seperti ini, yang melakukan perkara bid'ah dengan kesombongan, dengan syahwat, dan dengan kehendak mereka sendiri, dan ingin melawan perkara yang benar. Mereka ini dinamakan sebagai ahlul ahwa, iaitu golongan yang mendahulukan hawa nafsu. Ini kelompok pertama. Bertak sama. Bila nampak orang buat satu kesalahan, ada kelompok yang memang sengaja buat dan untuk lawan kebenaran. Kelompok alladhi yaqa'u fil bid'ati bisababi jahlihi wa tafritihi fil bahthi wal istidlal wa taqsirihi fil ruju'i ila aqwal qadiman wa hadithan, wa ala hadha ba'du sighari talab al-ilm alladhi tazabzabu qabla an yatahassramu wa lam ya'khudhu al-ilma min masadirihi as-safiyah al-asliyah, wa ha'ula'i yajibu rad'ihim wal akhdhi an aydihim hatta ya'rifu aqdarihim. ونظيرهم عامة المقلدة الجهلة الذي يتعصبون ويتبعون كل ناعك وهم لا يدرون. Kumpulan yang kedua bid'ah ialah orang-orang yang melakukan perkara bid'ah disebabkan kejahilannya dan kecuaiannya dalam mencari dalil, dan kecuaian mereka dalam merujuk ahli ilmu, tidak merujuk ahli ilmu. Dan perkara ini berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang. Perkara ini dilakukan oleh siapa? Oleh penuntut-penuntut ilmu yang baru, allazina tazabbabu qabla yatahsramu.
Penuntut-penuntut yang berusaha menjadi, di bahasa Arab dia kata tazabbabu qabla ayatasramu, nak jadi kismis sebelum, iaitu dalam istilah dia ada sebahagian pada orang dia baru belajar sedikit tapi cara cakapnya macam ahli ilmu. Dia belajar yang dia tahu sedikit tapi bila bercakap seolah-olah orang alim. Dia mula mengajarkan, mula mengeluarkan fatwa, mula mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan dia terjatuh, tersilap dalam kancah bid'ah dan ataupun kesalahan-kesalahan yang lain. Syekh kata orang bukan suatu kesalahan kerana kejahilannya atau kerana kecuaiannya atau kerana dia bukan ahlinya. Mereka ini, kata Syekh, perlu kita waha'ud'ihim. Pertama sekali kita perlu halang mereka daripada melakukan perkara demikian. Kemudian wal akhdhu ala aidihim, kita perlu tarik tangan mereka, ajak mereka, tarifu aqdarahum, sehingga mereka mengetahui kedudukan mereka, kadar mereka. Dan perkara dan kelompok ini juga sama, boleh juga yang sama seperti mereka ialah orang-orang awam yang jahil tetapi mereka ta'assub dengan suatu. Kedua, orang-orang yang melakukan bid'ah dengan kejahilan. Jadi perlu dibezakan. Ahlul ahwa kita tolak, ahlul ahwa yang buat suatu bid'ah, suatu kesalahan dengan hawa nafsu mereka. Mereka cuba menerbalikkan makna ayat atau menukar makna ayat. Ahlul ahwa yang perlu, dan jangan bagi ruang muka pada mereka. Kelompok yang kedua yang melakukan kesalahan yang sama tapi melakukan kesalahan kerana kejahilan mereka, kerana mereka jahil. Kelompok ini perlu kita bimbing, keterangkan kesalahan-kesalahan mereka dan kita cuba dakwah mereka, bawa mereka kepada jalan yang benar. Kelompok ketiga yang melakukan kesalahan juga, melakukan kesalahan, melakukan perkara-perkara yang salah, antara bid'ah, perkara bid'ah. Mereka ini di kalangan al-ulama ul-mujtahidun. Mereka di kalangan ulama yang layak berijtihad. Alladzina malaku ijtihad. Mereka memiliki alat-alat untuk berijtihad. Mereka memiliki kelayakan untuk berijtihad, tetapi mereka tersilap dan mereka telah berusaha untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencari kebenaran, namun mereka tersilap. Lakin akhtau fawaqa'u fi bid'ah. Walaupun mereka mempunyai alat ijtihad, tetapi oleh kerana manusia itu tidak sempurna, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang mereka melakukan suatu perkara bid'ah. Fahaula'i ma'juruna insya-Allah. Golongan begini, mereka ialah golongan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ajran wahida, dengan pahala dengan satu pahala. Wala yajuz an tuntaqasa aqdaruhum aw tusqata manazilahum mutlaqa. Dan tak boleh kita lekehkan kedudukan mereka, tak boleh kita perlekehkan mereka, dan kita tak boleh jatuhkan kedudukan mereka kerana mereka melakukan perkara demikian dalam keadaan mereka tersilap, sedangkan mereka ahli ilmu dan layak untuk berijtihad dan memiliki semua alat untuk ijtihad. Okey, jadi dalam bab kesalahan ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang memang sengaja buat suatu kesalahan, lawan, tahdir dan ingatkan masyarakat, dan jangan bagi muka pada mereka, jangan sebutkan kebaikan mereka di sisi masyarakat awam, kerana kadang-kadang dengan menyebutkan kebaikan yang ada pada mereka menyebabkan orang awam terpengaruh ataupun terpegun dengan kebaikan yang ada. Yang kedua ialah orang-orang jahil yang buat salah, mereka perlu dibimbing, diterangkan kesilapannya, dan mereka, dosa mereka, kata Syekh, berkemungkinan diampunkan sekiranya mereka betul-betul jahil dan mereka. Golongan ketiga ialah ahli ulama yang tersilap walaupun kesalahan yang sama. Ulama yang buat satu kesalahan yang sama tapi mereka silap kerana salah ijtihad, dan mereka mempunyai alat. Mereka ini yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pahala. Jadi orang jahil yang ta'assub, orang jahil, orang ta'assub, orang yang tak layak, kemudian dia cuba untuk melakukan komen satu perkara tanpa ilmu atau tanpa kajian, atau dia tidak layak ijtihad. Pahala ijtihad hanya Allah Subhanahu berikan kepada orang-orang yang memang layak dan memahami perkara ijtihadiyah. Okey, sampai di sini mukadimah dan banyak tentang bab ini. Cuba kita baca
keterangan Allah, kata Syekhul Islam qala Ibnu Taimiyah rahimahullah aidan, laisa kullu man khalafa fi syai'in min al-i'tiqadi yakunu faqad yakunu mujtahidan mukhti'an yughfar lahu khata'uhu wa qad la yakunu balaghahu fi dhalika min al-'ilmi ma taqumu bihi 'alayhi al-hujjah wa qad yakunu lahu min al-hasanati ma yamhu Allah bihi sayyi'atuh. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak semua orang yang melakukan kesalahan dan akidah ini yang binasa, ataupun orang yang dikatakan orang-orang yang kadang-kadang mereka ini adalah golongan yang cuba berijtihad tapi dia salah, maka kesalahan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ilmu tidak sampai pada mereka, iaitu hujah yang jelas tidak sampai pada mereka, sehingga mereka merasakan bahawa perkara yang batil itu benar. Kadang-kadang orang tertentu dia buat kesalahan, disampaikan ilmu yang tidak sampai pada, dia cuba menyampaikan ilmu, namun apa yang disampaikan itu tidak difahami oleh orang mendengarnya. Maka orang yang tidak menerima hak kerana dia tidak memahami kebenaran yang dibawa oleh orang tertentu, atau dia membaca buku, dia tak faham dan dia cenderung kepada kesalahan, mereka ini juga perlu dibimbing dan berkemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan mereka, berbeza daripada golongan, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahannya kerana kebaikan yang banyak, manakala bid'ah yang sedikit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini dalam bab keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Okey, saya terus masuk pada kitab. Mukadimah ni banyak perkara baik. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini nanti. Dan masuk pada lebih baik kita terus masuk kepada kitab Tamhid. Tamhid ialah mukadimah juga, mukadimah kitab. Tadi mukadimah cetakan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi di atas keadilan, dan jangan disebabkan oleh permusuhan kamu dengan suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlakulah adil. Kerana perkara demikian itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan kata Syekh, aku telah membaca ayat ini banyak kali, dan aku dapati bahawa ayat ini telah menerangkan satu manhaj yang jelas, manhaj keadilan yang tidak ada perbandingannya. Allah dan mengharamkan seseorang itu melakukan suatu kezaliman. Dan daripada bab ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika kaum ahli Khaybar, kisah ni mukadimah tentang bab ini, bab berlaku adil dalam penilaian. Okay. Ketika kaum ahli Khaybar, tentang bab wajib melakukan keadilan, ahli Khaybar ditawan oleh Rasulullah SAW. Mereka diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW sama ada mereka keluar tinggalkan Khaybar, ataupun mereka diberikan pilihan, iaitu tinggal di Khaybar dan membayar sebahagian daripada sebagai jizyah. Dan kaum Khaybar memilih perkara demikian. Setelah itu Rasulullah SAW utuskan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kepada mereka. Dan Jabir ketika pergi mengutus Abdullah bin Rawahah kepada mereka, iaitu salah seorang pendeta Yahudi ketika sebelum Islamnya. Rasulullah SAW selepas buka kota Khaybar, dan pada tahun depannya, pada musim kurma, Rasulullah SAW utuskan Abdullah bin Rawahah untuk pergi buat satu garan harga kurma ni ataupun hasil kurma ahli Khaybar ketika itu. Separuhnya perlu diberikan kepada Rasulullah, separuhnya perlu mereka boleh ambil dan makannya.
Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ini yang dibincangkan. Berkata Abdullah bin Rawahah kepada mereka, ya ma'syaral Yahud, wahai kaum-kaum Yahudi. Ini ialah di kalangan Yahudi yang asal Khaybar, yang berasal Khaybar, yang sentiasa membuat provokasi terhadap umat Islam di Madinah Munawwarah. Bani Nadir yang dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ahli Madinah, dan juga di kalangan Yahudi-Yahudi yang lain yang telah membuat banyak makar terhadap dakwah Islam. Tatkala Khaybar ditawan, sebahagian daripada mereka lari, dan sebahagian bayar jizyah atau bayar jizyah dengan cara memberikan separuh pada harta mereka kepada negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada negara Islam. Jabir tatkala jumpa Abdullah bin Rawahah, tatkala bertemu dengan mereka, kata Abdullah bin Rawahah, ya ma'syaral Yahud, wahai akhi ilayya, kalian ialah golongan yang aku paling benci. Qataltum anbiya Allah azza wa jal, kalian telah membunuh nabi-nabi wa ta'ala, kamu telah membunuh nabi-nabi Allah, dan kalian telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebencianku terhadap kamu tidak menyebabkan aku tidak berlaku adab kamu. Setelah aku kira kalian boleh terima 20,000 wasak daripada tamar. Kalau kalian ingin terima, ambillah. Kalau kalian tak mahu, perkara itu aku akan ambil. Mereka berkata, dengan keadilan yang kamu sebutkan inilah terbenanya atau terdirinya dengan teguh langit-langit dan bumi. Kami ambil bahagian tersebut pakai. Abdullah bin Rawahah menyebutkan bahawa kaum Yahudi kamu ni kaum yang aku benci kerana kesalahan yang banyak yang kamu lakukan dan kamu dustakan agama Allah. Ada bahagian kamu dalam Khaybar ini, ambillah 20 wasak daripada tamar ini, dan dengan perkara demikian kamu telah melaksanakan perjanjian antara kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Yahudi mendapati bahawa itu adalah satu keadilan, maka kata Yahudi, keadilan inilah yang menyebabkan tertegaknya langit dan bumi. Ini kisah-kisah berkaitan dengan wajib berlaku adil. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bab menerangkan wajib berlakunya adil. Kata Syekh, dalam ayat ini, dalam ayat yang kita bacakan sebelum ini, Allah Ta'ala melarang orang mukmin untuk melakukan suatu kezaliman ataupun tidak berlaku adil terhadap orang kafir walaupun mereka membenci mereka. Kalaulah seseorang yang kafir itu kita wajib berlaku adil pada mereka, bagaimana dengan golongan ahli fasik yang merupakan seorang muslim atau ahli bid'ah yang melakukan pentakwilan terhadap iman mereka dan juga pentakwilan terhadap ahli iman? Maka lebih wajib, lebih aula untuk kita melakukan keadilan terhadap mereka. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ayat ini dan juga hadis tadi berkaitan hadis Abdullah bin Rawahah, hadis yang Rasulullah utuskan Abdullah bin Rawahah, dan kata-kata asar yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawahah kan bahawa wajibnya berlakunya keadilan terhadap orang kafir. Kalau orang kafir sekalipun kita wajib berlaku adil pada mereka, bagaimana dengan orang Islam yang fasik, yang banyak dosa, yang buat banyak dosa, sedang bid'ah? Jadi lebih patut kita melakukan keadilan terhadap mereka. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa umurun nas innama tastaqimu fid dunya ma'al adli. Urusan manusia itu hanya tertegak di dunia ini apabila ada keadilan bersamanya. Alladhi qad yakunu fil ishtirak fi ba'di atwan ithmi. Walaupun kadang-kadang berlakunya sebahagian pada dosa pada urusan tersebut. Kata Syekh, urusan manusia menjadi lurus, urusan dunia menjadi baik dan lurus sekiranya terdapat keadilan. Walaupun itu kadang-kadang adanya sebahagian pada dosa. Akthar mimma tastaqimu ma'adh-dhulm fil huquqi wa illam yashtarak fihi ithmun.
Okay. Sesungguhnya urusan yang benar atau tertegaknya dunia dengan keadilan itu Okey, kita kembali semula. Saya mohon maaf, di sini pun line agak clear, agak bermasalah. Ya. Okey, sangkut. InsyaAllah kita balik semula. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, urusan dunia ini menjadi betul apabila adanya keadilan. Walaupun dengan keadilan tersebut kadang-kadang adanya dosa yang dilakukan, dan perkara itu, kebaikan yang wujud kepada keadilan bersama dengan sebahagian dosa yang kecil itu lebih baik daripada kebaikan yang terdapat kepada kezaliman. Suatu kata-kata yang terkenal yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang negara yang adil, walaupun negara itu negara kafir, lebih banyak kebaikannya berbanding dengan negara yang melakukan kezaliman walaupun dia adalah cerita tentang apa? Ini bukan maksiat dan juga dalam bab membandingkan agama. Nak cerita tentang urusan dunia, tastaqimu ad-dunya. Kita dapati bahawa sekiranya sebuah negara itu berlaku adil, pemerintah melakukan satu negara, kemajuan kita akan dapati kemajuan dan juga Allah mudahkan urusan negara tersebut untuk kebaikan dunia pada negara tersebut lebih daripada negara Islam yang melakukan kezaliman ataupun penindasan. Ini yang begitu juga Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim berkata, wallahu ta'ala yuhibbul insaf, bal huwa afdalu hilyatun tahalla bihi ar-rajul, khususan man nasaba nafsahu hakaman bain al-aqwali wal madahib, wa qad qala Allah ta'ala li rasulih wa umirtu li'a'dila bainakum. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada kejujuran dan insaf, bahkan ia merupakan suatu sifat yang baik yang perlu dihias hakim